Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Omar Didik. Okey, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 dalam bab 2.2 reka bentuk mekanikal. Okey, jadi dalam bab 2.2 reka bentuk mekanikal ni ada 7 subtopik. Kita akan pergi subtopik pertama dulu hari ni. Okey, boleh buka muka surat 42 dalam buku teks RBT tingkatan 2. Jadi objektif pembelajaran kita hari ni adalah untuk mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, sebelum tu apa tu mekanikal? Mekanikal ni apa dia? Fungsi dia apa? Kenapa adanya mekanikal ni kan? Okey, secara dasarnya mekanikal ni adalah untuk mengurangkan tenaga mekanikal manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, contohnya saya bagi contohlah. Okey, basikal. Okey, contoh awak nak pergi satu destinasi. Okey, destinasi tu jauh kan? Okey, sama ada jalan kaki ataupun naik basikal yang akan lagi mudahkan kita, yang tak rasa penat. Sudah tentulah basikal kan. Kalau nak kita pergi satu destinasi tu, lagi cepat sampai, lagi kurang rasa letih, lagi kurang penggunaan tenaga. Kalau kita jalan kaki, banyak kan tenaga kita nak pakai. Kadang jarak jauh tu buat kita rasa letih kan, penat dan sebagainya. Jadi basikal ni adalah salah satu contoh mekanikal. Seterusnya adalah gabungan komponen mekanikal membolehkan sesuatu produk berfungsi, bergerak dan berputar. Okey, awak tengok basikal ni kan? Dia boleh berfungsi, boleh bergerak, boleh berputar. So, nak hasilkan basikal ni, kita kena gabungkan komponen-komponen mekanikal. Barulah terhasilnya mekanikal pada basikal. Bolehlah basikal ni berputar, boleh bergerak dan sebagainya. Okey. Mekanikal ni juga untuk memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, awak tengok basikal ni, kita kena kayuh dulu kan, baru basikal tu bergerak. So, maknanya, kita punya tenaga kayuhan tu akan pindah kepada tenaga mekanikal dalam basikal ni. Sebab tu basikal ni boleh berpusing, boleh bergerak, boleh berfungsi dengan baik. So, mekanikal ni adalah, kalau senang kata ni, mekanikal ni adalah sesuatu benda yang berputar lah, yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, kita masuk bahagian komponen pula. Okey, komponen awak boleh buka muka surat 43 kan, ada dalam awak punya buku teks, ada 11 jenis yang kita akan belajar. Okey, kesemua 11 jenis komponen ni, setiap satu mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, kita akan belajar giar, pautan, takal, tali sawat, aci. Aci kita ada dua jenis. Nanti saya akan ajarkan satu persatu. Okey, ada gelongsor, galas berbola, bindu belah sini dalam bulatan oranye, rantai dan juga tuil dan tuas. Okey, jadi komponen yang pertama kita akan belajar adalah giar. Boleh buka muka surat 44 lah. Okey, giar ni apa? Giar ni adalah satu komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa dan juga berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, contohnya sumber dekat belah sini. Okey, ni sumber untuk masuk kat sini. Okey, ni adalah penerima. So, maknanya dipindahkan kuasa dari gerakan yang pertama, giar kedua, giar ketiga, baru akan hasil output pada hujung sekali. Itu maknanya giar. Okey, giar yang kita akan belajar ada 10 jenis. Setiap giar ni mempunyai fungsi tersendiri. Okey, contoh giar serong ni lain dengan giar helix. Okey, giar helix ni lain dengan giar skru. So, setiap giar ni mempunyai fungsi tersendiri. Jadi yang pertama giar serong. Okey, giar serong ni apa? Giar serong ni adalah digunakan untuk memindahkan tenaga dari satu aci ke satu aci yang lain. Okey, contoh tengok ni. Ni aci yang pertama, aci kedua. So, dia pindahkan tenaga, pusingan daripada atas ni dia akan gerakkan yang bawah. Dan juga dibina berlainan saiz. Tengok ni kecil sikit kan. Yang aci yang bawah ni dia besar sikit, lebar sikit. Dan dikedudukan pada 90 darjah. Susunan dia lah. Awak tengok susunan aci atas dengan aci bawah ni disusun secara 90 darjah. Okey, ni contoh lain. Awak tengok warna hijau dengan warna kelabu ni kan, disusun secara menegaklah 90 darjah. Okey, contoh giar serong ni pada gerudi tangan. Dekat sinilah awak tengok kan, yang bulat kecil ni berdiri tegak, yang bulat besar ni, aci besar ni secara mendatar, disusun secara 90 darjah kan. Ni contohlah giar serong pada gerudi tangan. Awak pusingkan yang besar ni, dia akan gerakkan mata yang depan ni, mata gerudi lah. Okey, seterusnya kita pergi pada giar taji pula.
Okey, gia taja ni digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari. Maknanya aci tu duduk keadaan selari lah. Duduk sama-sama menegak kan. Kalau dua-dua melintang, dua-dua melintang. Tengoklah dia punya susunan ni secara selari. Ianya juga dibina dengan dua gear yang bersirat pada satah yang sama. Tengok pada satah yang sama lah. Okey, tengok ni. Ni pun contoh jugalah pada satah yang sama kan. Yang kecil, yang lebar, yang sederhana semua dibaringkan mengikut sama arah. Okey, senang contoh nak tengok pada jam tangan. Kalau awak perasan kan, kat jam tangan ni ada gear-gear kan. Gear ni dia akan susun secara gear taji. Okey, seterusnya kita pergi pada gear helix. Okey, gear helix ni digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Contohnya pada pemacu kereta lah. Untuk daripada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Okey, contohnya macam ni. Ni gear helix lah. Satu kecil kat atas, satu besar kat bawah. Dia secara melintang lah. Bawah dia besar sikit. Okey, untuk gear tulang hiring ni, dia menyerupai gear helix. Tapi dia dua. Menyerupai dua gear helix. Okey, awak tengok ni. Dia sama je macam ni tapi dia double. Dia ada tengah-tengah ni kan macam anak panah kan. Ini adalah gear tulang hiring. Kalau gear helix dia satu je. Kalau tulang hiring dia dua. Double lah. Dia nampak macam ada anak panah kan tunjuk kat situ. Seterusnya gear rak dan pinan. Nama pun ada dan. So dia ada dua jenis gear dalam ni. Okey, dia berfungsi atas prinsip pergerakan pinan dalam bentuk putaran dan ditukarkan kepada yang bergerak secara linear. Okey, atas ni dia berputar. So dia akan gerakkan yang bawah ni secara linear ataupun mendatar lah. Okey, kalau awak perasan pintu ni bahagian atas ni bergerigi. Dia contoh ni macam ni lah kan. Ni kalau bergerigi yang panjang ni kita akan panggil sebagai rak. Bulatan yang atas ni berpusing kita akan panggil sebagai pinan. Sebab tu pintu automatik boleh buka dan tutup. Sebab belah atas ni dia berpusing, bawah ni akan gerak ikut pusingan bulatan pinan. Okey, untuk gear meter pula, dia berfungsi untuk menukarkan arah transmisi dan juga satu gear serong di mana dua paksi putaran bersilang. Tengok ni. Dia susun secara serong tau. So dia akan bersilang pada tengah-tengah ni. Pusingan masuk sini, masuk belah sini. So dia akan bersilang antara tengah-tengah ni lah. Itu gear meter. Okey, seterusnya gear screw pula. Gear screw ni kadang-kadang dipanggil sebagai gear helix. Sebab apa? Sebab corak gear ni sama macam helix. Cuma helix tu bentuk dia lain sikit kan. Untuk gear screw ni, dia macam helix tapi dia bersilang. Contoh bahagian warna kelabu ni dia menegak. Bahagian emas ni dia melintang. Ni kalau menegak dengan melintang ni kita panggil sebagai gear screw. Okey, gear dalaman ni adalah gear dengan gigi dipotong di permukaan dalaman silinder. Awak tengok ni, bulatan silinder ni dalam ni ada gear lagi. So gear belah dalam ni dia akan potong dalam ni lah. So dia dipotong permukaan dalaman. Permukaan belah dalam ni. Ni kita panggil sebagai gear dalam. Seterusnya gear serong pilin. Okey, ni dikenali sebagai gear serong yang mempunyai gigi helix. Gigi helix kita dah tahu kan secara serong-serong macam ni. Okey, ni gear serong pilin. Satu kecil belah atas ni dia akan pusingkan yang mendatar belah bawah. Okey, gear belitan apa pula? Okey, gear belitan ni berfungsi mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Contoh awak tengok pada spanner ni kan. Kita nak tengok sudut besar mana kita nak kan. So kita akan pusing pada bahagian sini. Dia mengurangkan kelajuan lah. Tak adalah laju sangat terbuka dan tertutup kan. Dia tak loose. So maknanya kalau awak pusingkan ni dia akan menentukan bahagian sudut tertentu mana yang kita nak. So gear ni dibina dengan satu batang aci bergigi yang bersirat dengan gigi bulat. Okay, awak tengok bulatan ni kan. Bulatan dengan yang menegak ni. Dia dekat dalam belah spanner ni lah. Dalam spanner kita akan gunakan gear belitan. Okey, kita dah habis gear. Kita pergi pada komponen pautan. Pautan ni awak selalu nampak dekat pintu. Pautan ni apa? Pautan ni adalah komponen berhubung sebagai suatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Contoh pintu, kita tak nak dia terbuka sentiasa kan. Kita nak lepas kita buka, kita tutup. So, kita gunalah pautan. Okey, pautan ni kita akan letak pada pintu lah. So, kalau kita tarik pintu tu kan, kita buka, dia akan automatik tutup sendirilah. Dia akan tolak balik. Tu kita namakan pautan ataupun kita panggil sebagai linkage dalam bahasa Inggeris.
Okey, untuk komponen tuil dengan tuas ni pula, dia berkaitan dengan daya, beban dan juga fulcrum. Kena ada tiga-tiga ni, baru boleh kita namakan dia sebagai tuil ataupun tuas. Okey, dia terbahagi pada 3 kelas lah. Ada 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Okey, setiap kelas ni mempunyai beza kedudukan antara daya, beban dan juga fulcrum. Okey, boleh tengok secara ringkas. Okey, yang kedua, beban dia dekat tengah. Fulcrum dekat hujung. Okey, untuk yang kelas ketiga punya daya dekat tengah-tengah pula. Fulcrum kat hujung. Untuk kelas pertama, beban pula kat hujung. Dia setiap susunan tu berbezalah antara kelas. Okey, saya akan bagi contoh kelas pertama, kelas kedua dengan kelas ketiga supaya awak lebih faham lah. Okey, kelas pertama kita akan bagi daya dulu kat tengah-tengah. Baru tengah-tengah, lepas tu fulcrum pula. Lepas tu baru boleh kita angkat beban. Contohnya macam mana? Contohnya macam pelayar. Okey, awak kena tekan dulu. Baru awak boleh ambil beban pada hujung sekali kan. Fulcrum ni penggabung antara daya dan juga beban. Okey, untuk kelas kedua pula, awak punya fulcrum ni dekat hujung sekali. Contohnya macam troli. Troli ni kan. Awak nak angkat beban dekat tengah-tengah ni. So, awak kena gunakan daya pada pemegang. Baru awak boleh angkat awak punya beban dan gerak. Okey, untuk kelas ketiga pula, lain. Okey, kelas ketiga, awak punya beban dekat hujung. Tapi daya awak dekat tengah-tengah. Macam mana? Contohnya macam tangan awak lah. Kan? Fulcrum dekat hujung. Okey, daya tengah-tengah ni dan beban. Contoh awak nak ambil barang. So, fulcrum tu awak punya siku. Force tu dekat tengah-tengah dan juga load tu, awak punya beban tu dekat hujung tangan. Tu kelas ketiga lah. Contoh antara setiap kelas pertama lain, kelas kedua lain, kelas ketiga pun lain. Okey, seterusnya kita pergi pada takal pula. Okey, takal ni apa? Takal ni mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada gandar. Maknanya kita guna roda je. Sebab kita nak angkat beban berat tu, kita gunakan roda. Dan juga memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Contohnya, saya bagi gambar ni lah. Okey, ni beban tau. Beban ni berat. Takkan kita nak heret kan? Dia susah lah. So, kita nak mudahkan kerja kita guna takal. So, kita gunakan roda, kita ikat pada beban dan kita just tarik pada hujung ni lah. So, jadi mudah nak angkat daripada kita nak heret. Okay, next adalah tali sawat. Tali sawat ni saya yakin ramai pernah tengok kan tali sawat ni. Terutamanya dekat enjin kereta. Okay, selalunya takal A, takal B, takal C, kita akan gabungkan menggunakan tali sawat. So, kalau kita ada tali sawat ni, kita boleh gerakkan ketiga-tiga takal sekali. Contoh kan, takal A dengan takal B. Kalau kita gunakan tali sawat, kita boleh gerakkan dua-dua sekali dalam satu masa. So, takal A kita pusingkan dia, takal B pun akan turut berpusing kerana kita menggunakan tali sawat. Untuk komponen aci, kita ada dua jenis. Satu, aci sesondol dan juga aci engkol. Kedua-dua aci ni kena bekerjasama lah. So, maknanya kena saling tolong-menolong. Sesondol ni kena tolong engkol, engkol ni kena tolong sesondol. Dua-dua ni kena bekerjasama baru boleh kenderaan tu bergerak. Okey, aci sesondol ni untuk buka dan tutup injap. Selalunya kita boleh nampak dekat dalam kenderaan bermotor lah. Contohnya kereta. Okey, aci engkol ni pula, dia untuk gerakan linear kepada gerakan berputar. Contohnya gerakan tu menegak, kita nak tukarkan kepada gerakan yang berpusing. Okey, contohnya gambar macam kat bawah ni lah. Okey, yang bawah ni, yang atas ni kita panggil sebagai aci sesondol lah ataupun camshaft. Atau yang bawah ni kita panggil crankshaft lah, aci engkol. So, maknanya bahagian bawah dengan atas ni kena bekerjasama lah baru boleh gerakkan kenderaan. Okey, seterusnya gelongsor. Okey, gelongsor ni apa? Dia untuk pengurangan geseran. Contoh beban tu kita nak gerak kiri dan kanan kan. So, tanpa menyusahkan kita guna kaedah gelongsor. Contohnya macam pintu ni. Pintu ni kita boleh buka kiri kanan kan. So, kita guna kaedah gelongsor. Kita gunakan roda belah atas ni. So, kuranglah geseran kan. Senang kita nak buka tutup. Guna dua pintu boleh, satu pintu pun boleh. Okey, lepas tu galas berbola pula. Okey, galas berbola ni digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar untuk mengurangkan geseran. Okey, contohnya benda tu berputar, kita nak kurangkan geseran. So kita guna apa? Kita guna galas berbola. So dalam ni berpusing, tengah pun berpusing. Ni kita panggilkan sebagai galas berbola lah. Dia mudah untuk kita gerakkan kita punya objek tu secara putaran. Okey, ini adalah komponen yang terakhir lah, bindu dan juga rantai. Bindu ni apa? Bindu ni kita selalu nampak dekat mesin gerudi.
dekat mata mesin gerudi. Dekat belah depan ni kan. Ni gerudi kita. Belah depan ni kita panggil sebagai bindu. Dia untuk cengkam mata gerudi. Mata gerudi depan ni. Yang tengah-tengah ni kita panggil sebagai bindu. Bindu ni kita boleh adjust tau. Kita boleh pusing dia besar mana atau kecil mana kita nak cengkam mata gerudi. Itu adalah bindu. Untuk rantai pula, rantai ni selalu kita nampak dekat basikal kan. Kalau kita kayuh basikal belah depan ni, belah belakang ni pun akan ikut sekali. So rantai ni berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa. So maknanya kalau kita kayuh basikal, tayar tu akan berpusing. Kalau kita tak kayuh, tayar pun tak akan berpusing. Itu contoh antara rantai dan juga bindu. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa lagi.